Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Okay, alhamdulillah selepas sekali ini selesai, berbuka dah sudah, solat dah sudah. So waktu-waktu berehat ini saya ambil kesempatan untuk mengisi sedikit waktu anda dengan berceritakan tentang interview HLP. Saya dimaklumkan bahawa ada kemungkinan besar interview akan dilakukan secara atas talian ataupun dalam talian secara online, dan anda perlu menyediakan jawapan-jawapan yang meyakinkan. Satu daripada yang anda perlu fikirkan, anda perlu berlatih adalah untuk menjawab soalan-soalan yang trigger anda punya keyakinan. Okey, apa yang dinamakan sebagai elevator speech ataupun kadang-kadang sebut elevator pitching tapi saya lebih suka guna perkataan elevator speech. Okey, ataupun satu situasi di mana anda nak promo sesuatu. Dalam kes ni nak promo diri sendiri promo sesuatu kepada seseorang ketika anda menaiki elevator ataupun lift. Masa yang anda ada kata dalam 20 saat. Dalam 20 saat itu anda perlu yakinkan sesuatu yang anda ingin nyatakan, terutamanya untuk mempromosi diri anda ataupun produk yang anda ada. Itu namanya elevator speech dan dia satu yang perlu anda latih. Konsepnya hampir-hampir sama dengan 3-minute thesis. Anda tak boleh nak pusing-pusing selepas katakan 1 minit, 2 minit, tidak ada apa pun poin yang anda cuba sampaikan. Dan maybe itu tidak boleh meyakinkan panel untuk memilih anda sebagai calon yang mendapat beasiswa HLP. Jadi ingat ni elevator speech. Saya nak cerita satu perkara dekat sini. Kalau ditanya tentang perkara-perkara yang anda memang tahu, tidak ada masalah. Tetapi ditanya contohnya apakah yang unik tentang anda. Tentu anda akan jawab anda punya strength. Tetapi ada ketikanya anda juga kena jawab anda punya kelemahan. Saya unik kerana apa? Saya mempunyai beberapa kelemahan. Saya mempunyai beberapa kelemahan, tetapi saya mempunyai kelebihan untuk menjadi seorang yang fast learner. Dan itu menjadikan saya unik. Bermakna saya mempunyai kemampuan untuk membuat salah, mengambil risiko, tetapi saya cepat belajar daripadanya. Jadi itu satu yang unik bagi saya. Dan bagi contoh apa yang anda telah lakukan selama ini dan akhirnya membawa kepada kejayaan. Kenapa? Kerana bila anda lakukan research, banyak perkara-perkara baru yang mungkin menyebabkan anda perlu menjadi seorang fast learner. Jadi walaupun anda sebut anda ada kelemahan, tetapi fast learner itu adalah satu yang positif dan dilihat anda seorang yang transparent. Anda mengatakan, ya, saya punya kelemahan adalah mengurus masa, tetapi saya telah belajar untuk memanfaatkan IT, ICT. Saya telah menggunakan apa sajalah sebut software yang menggunakan untuk mengurus masa saya, mengurus email saya, mengurus social networking saya, dan akhirnya saya telah menjadi seorang yang cekap. Jadi itu yang anda nak kena belajar. Kena sebut secara sebiji apakah yang anda tahu, apakah yang anda buat, bukan secara general saja. Dia kata, pernah tak anda mengalami kegagalan? Pernah tak anda gagal? Sepanjang karier anda sebagai seorang guru, pernah, dan bagaimana anda menganggap kegagalan tersebut? Ataupun bagaimana anda mengatasi kegagalan tersebut? Soalannya lebih kurang sama macam yang pertama tadi. Saya nak fokus yang ini saja. Kerana apa? Kerana itu sebenarnya antara perkara yang diberikan perhatian. Anda boleh sebut begini berlatih untuk mencari satu kegagalan yang tidak kritikal kepada tugas anda. Maksud saya, anda tidak boleh gagal dalam menghadiri kelas, anda tidak boleh gagal dalam menyiapkan umpamanya rancangan pengajaran harian,
Anda tidak boleh gagal menghadiri meeting, anda tidak boleh gagal perkara-perkara yang kita katakan sebagai tanggungjawab hakiki. Okey, jangan sebut yang itu. Okey, kegagalan anda adalah perkara-perkara yang melibatkan kemahiran yang boleh anda pelajari. Sesuatu yang negatif yang boleh anda tukar kepada sesuatu yang positif. Satu kemahiran yang boleh anda belajar daripada sumber-sumber yang lain. Jadi sebut kelemahan-kelemahan yang dalam bentuk yang begitu. Okey. Kalau tanya saya lah sebagai contoh, apa kelemahan anda? Contohnya, apa ya? Saya tidak ada kemahiran untuk mengendalikan pelajar dan juga mengendalikan latihan-latihan kepada pelajar. Bila saya diberikan tugas menjadi guru kelab ABC, okey, masalah utama yang saya hadapi ialah saya tidak tahu bagaimana untuk mengatur kelab tersebut supaya latihan-latihan dapat diberikan kepada pelajar. Okey. Saya telah mengambil cabaran tersebut dan untuk beberapa ketika di peringkat awal saya rasa seperti saya gagal untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru koko. Sebagai contoh kan. Tapi walaupun saya seorang yang cepat belajar dan kekuatan saya, keluarkan kekuatan adalah saya mempunyai kemahiran interpersonal. Saya boleh berkolaborasi dan saya boleh mengadakan networking, berbincang dengan guru-guru yang lebih senior dan akhirnya saya dapat mengatasi kegagalan tersebut dalam masa yang singkat. Dan saya dapati bahawa kemampuan saya untuk sebagai fast learner adalah satu aset bagi saya untuk saya meneroka banyak perkara-perkara baru. Okey, terutamanya bila saya berikan peluang untuk melakukan research kerana saya tahu banyak antara pengetahuan-pengetahuan baru yang perlu saya pelajari, kemahiran-kemahiran baru yang perlu saya ikuti. Okey, jadi saya akan gunakan kelebihan interpersonal saya, curiosity saya untuk belajar dan juga sifat fast learner saya untuk belajar kemahiran-kemahiran baru. Jadi failure yang dikatakan berlaku adalah sesuatu yang bersikap sementara. Okey, dan saya telah berjaya menukarkannya kepada satu bentuk yang lebih positif untuk kemajuan diri saya dan kemampuan saya untuk mengendalikan tugas-tugas yang diberikan itu akhirnya dengan kejayaan. Okey, jadi lebih kurang macam tu. Elevator speech yang anda kena siapkan. Okey, itu saja yang saya nak sebut. Maybe saya bersuka untuk untuk volunteer sekiranya boleh kita buat satu zooming secara terbuka pada mereka untuk bersoal dengan saya. Tidak ada masalah kerana saya ada pengalaman yang maybe sedikit lebih daripada anda semua. Itu saya sempat saya berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye.